Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video pada kali ini kita akan membicarakan atau membincangkan subjek sejarah tingkatan 4 sekolah menengah, silabus sekolah menengah kebangsaan. Jadi bagi anda yang mempunyai buku teks sejarah tingkatan 4 sekolah menengah kebangsaan, bolehlah buka surat 2. Muka surat 2 bab 1, tajuknya warisan negara bangsa. Jadi di muka surat 2 itu ada sinopsis mengenai tentang apa yang bakal kita pelajari dan bincangkan dalam bab 1 ini. Jadi tanpa berlengah-lengah kita terus masuk ke isi kandungan. Perenggan yang pertama di muka surat 2 itu, kerajaan alam Melayu mempunyai ciri-ciri pembentukan negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Ciri-ciri negara bangsa kerajaan Funan dan Champa diwarisi oleh kerajaan Sriwijaya, kemudiannya Kesultanan Melayu Melaka dan diteruskan oleh Kesultanan Johor Riau. Jadi daripada dua ayat pertama di dalam perenggan yang pertama itu telah menjelaskan bahawa masyarakat yang diam di tanah Melayu itu, khususnya di tanah Melayu dan secara amnya in general di Nusantara ini, adalah masyarakat yang sudah bertamadun. Dan bukannya seperti dakwaan yang digunakan pakai oleh penjajah-penjajah imperialis barat seperti British, Portugis, kita ada Belanda di Indonesia, kita ada Spain di Filipina. Antara faktor-faktor yang digunakan untuk merasionalkan tindakan imperialisme mereka ini adalah kononnya untuk mentamadunkan masyarakat yang diam di Asia Tenggara ini. Walhal keadaannya di Asia Tenggara ketika itu adalah jauh sekali daripada apa yang diperkatakan oleh penjajah-penjajah barat. Kononnya kita ini tidak bertamadun. Padahal kita sudah ada kerajaan Funan dan Champa, kita ada kerajaan Sriwijaya, dan kemudian diwarisi ciri pembentukan negara bangsa itu oleh kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dan diteruskan oleh Kesultanan Johor Riau. Jadi di muka surat kedua itu, di bahagian bawahnya itu ada peta yang menunjukkan kewujudan kerajaan Funan di abad pertama dan kerajaan Champa di abad kedua dan diikuti oleh kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Dan selepas kejatuhan ketiga-tiga kerajaan ini, maka muncullah kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dan kemudian diikuti oleh Kesultanan Johor Riau pada abad ke-16. Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ini abad ke-15 berakhir, kemudian diikuti oleh jatuhnya Empire Kesultanan Melayu Melaka, maka bangkitlah Kesultanan Johor Riau ini pada abad ke-16. 1511 Portugis menyerang Melaka. Ciri-ciri negara bangsa ini meliputi raja, undang-undang, wilayah, pengaruh, dan rakyat. Jadi 4 ciri negara bangsa secara umumnya in general. Maksudnya in general ni semualah kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, Johor Riau, kerajaan Champa, Funan, Sriwijaya ini, ciri negara bangsa mereka itu ada 4. Ada 4 ciri ni. Pertamanya tadi adalah raja, undang-undang, wilayah, pengaruh, dan rakyat. Jadi di dalam bab 1 ini, inilah penekanannya kepada ini, 4 perkara ini. 4 perkara ini perlu anda fahami apa sebenarnya maksudnya. Jadi tanpa berlengah lagi, perenggan yang pertama itu anda boleh baca sendiri. Saya akan fokuskan video ini untuk 4 perkara ini. Kita beralih ke muka surat. Muka surat ketiga itu ada peta kewujudan Kesultanan Melayu Melaka dan Kesultanan Johor Riau pada abad ke-15 dan ke-16. Anda boleh lihatlah untuk pemahaman lebih lanjut. Dan kita teruskan ke muka surat keempat, 1.1, latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Jadi ini saya sudah sentuh sedikit sebanyak tadi di pendahuluannya. Jadi 4 perkara tadi kita terus fokus kepada ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Ada 4. Yang pertamanya raja. Apa itu raja? Raja menjadi tonggak utama kerajaan. Kedudukan raja diperkukuh dengan sistem pentadbiran yang dibantu oleh para pembesar. Raja memperoleh ketaatan daripada rakyatnya, sentiasa dianggap suci. Contohnya Raja Champa dianggap sebagai pemerintah yang suci dan dikaitkan dengan Dewa Siwa. Jadi kedudukan raja ini adalah raja berkuasa mutlak pada zaman itu. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, pada zaman kerajaan Sriwijaya, kerajaan Funan, Champa, rajanya berkuasa mutlak, selalu dikaitkan dengan unsur-unsur gaib dan kuasa-kuasa yang di luar daripada keupayaan manusia. Kuasa-kuasa ketuhanan, ada yang mengaitkan raja ini sebagai keturunan dewa, ada yang mengaitkan raja ini sebagai jelmaan Tuhan, and so on so forth lah kan. Anda faham? Jadi daripada kuasa-kuasa mutlak ini, maka kuasa raja itu pun secara otomatiknya disil lah, kata orang putih, sealed kan. Maksudnya rakyat itu tidak berani lagi untuk mempersoalkan perintah ataupun
titah raja itu, tidak berani mempersoalkan ataupun tidak berani untuk menegur ataupun mencerca, apalagi di setengah kawasan tidak berani untuk melihat raja pun. Dampak raja Asia terus tunduk. Okay? Jadi inilah kekuasaan raja di zaman itu. Okay? Jadi raja ini pertamanya untuk menjadi raja, rakyat harus mentaati. Kata kuncinya di situ adalah raja memperoleh ketaatan daripada rakyatnya. Sekiranya raja itu tidak ditaati oleh rakyatnya, tidak dituruti perintahnya, maka boleh kita katakan raja itu sudah kurang signifikan kewujudannya. Jadi bila kuasa raja itu tidak begitu kuat untuk menundukkan rakyatnya, maka kerajaannya tidak akan stabil. Oke, jadi undang-undang pula. Apa itu undang-undang? Undang-undang dilaksanakan bagi memastikan kesejahteraan sesebuah kerajaan. Oke, terpakai di seluruh wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh ini adalah ciri negara bangsa yang ketiga. Jadi selepas undang ini kita akan bincangkan apa wilayah pengaruh ini, dan menjadi panduan dalam pentadbiran kerajaan. Oke, contohnya kerajaan Majapahit mengeluarkan undang-undang Kutara Manawa. Jadi undang-undang Kutara Manawa ini Anda boleh lakukan pembacaan lanjutan, dan saya akan bincangkan juga undang-undang Kutara Manawa ini dan lain-lain undang-undang di video yang seterusnya, di video akan datang. Oke, tapi apa itu undang-undang? Undang-undang ini mudah kita takrifkan begini. Kalau dalam dunia pada hari ini kita ada dasar kerajaan, dasar yang dibentuk oleh kerajaan, dan kemudian kita ada undang-undang yang dibentuk juga oleh kerajaan. Jadi dua perkara ini adalah apa yang mengukuhkan pemerintahan dan menstabilkan keamanan di dalam sebuah negara itu. Dasar ini tujuannya adalah untuk membentuk pemikiran masyarakat. Manakala undang-undang pula di tujuannya, objektif pembuatan undang-undang itu, penggarisan undang-undang itu adalah untuk mengawal. Okay? Dasar membentuk pemikiran masyarakat, undang-undang mengawal. Okay? Sebagai contoh mudah macam ni, dasar pendidikan di Malaysia ini tujuannya adalah untuk menanamkan semangat cintakan negara, cintakan tanah air, cintakan bangsa, dan sejarah keturunan kita lah di tanah Melayu di Malaysia ini, kan, untuk kita sentiasa, untuk kita develop semangat patriotisme, nasionalisme dalam jati diri bangsa Malaysia lah. Dan ini boleh kita lihat juga dalam melalui rukun negara, di mana kita ditanamkan sebagai rakyat Malaysia, ditanamkan untuk mempercayai kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja negara, keluaran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan, kesusilaan. Ini adalah contoh dasar yang digunakan untuk membentuk pribadi masyarakat Malaysia, bangsa Malaysia. Manakala undang-undang pula kita ada peruntukan seperti jenayah sivil, kita ada undang-undang yang memenjarakan, menggantung, menyebat pelaku-pelaku yang melakukan jenayah. Jadi tujuannya ini adalah untuk mengawal masyarakat supaya tidak melakukan kesalahan, perkara-perkara yang boleh menimbulkan ketidakamanan, menimbulkan kekacauan, kan, kejahilan, mengawal kejahilan manusia lah, okay, daripada terus berleluasa. Jadi inilah dua yang membezakan antara dasar dan undang-undang. Jadi undang-undang itu jelas di situ lah peranannya. Satunya sebagai untuk menghukum pesalah yang melakukan, tetapi dalam konteks yang lebih besar lagi adalah sebagai pengajaran dan peringatan lah kepada masyarakat secara seluruhnya, bahawa sesiapa yang melakukan kesalahan, mengganggu kestabilan keamanan dan mewujudkan kekacauan akan dijatuhkan hukuman. Jadi dengan itu tidak ada yang berani. Oke, cukup undang-undang di situ. Kita lihat kepada wilayah pengaruh pula. Wilayah pengaruh merupakan kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. Oke, jadi wilayah pengaruh ini, kalau pada hari ini kita lebih kenali wilayah pengaruh ini sebagai garis sempadan lah, garis sempadan negara, di mana garis sempadan negara ini di peringkat yang lebih tinggi, khususnya bagi pengkaji-pengkaji, penyelidik, pendebat lah, kan, politik. Isu persempadanan ini adalah satu isu yang sangat kompleks untuk dibincangkan, dihuraikan, kerana ada setengah pihak yang mempersoalkan rasional, relevan kewujudan sempadan negara. Tapi kalau dalam konteks pembelajaran kita pada hari ini, wilayah pengaruh ini, peranan wilayah pengaruh ataupun sempadan itu jelas di situ. Wilayah pengaruh merupakan kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seorang raja. Okay? Jadi contohnya pengiktirafan terhadap
pemerintahan ataupun kerajaan-kerajaan tertentu. Kita ambil contoh paling mudah, kita dapat lihat di Korea Utara dan Korea Selatan. Oke, di Korea Utara dan Korea Selatan itu bangsanya satu, bangsa Korea. Tapi ada dua buah negara, oke? Karena ada dua bentuk pemerintahan yang berbeza. Oke, separuh masyarakatnya tidak menerima pemerintahan Kim Jong Un yang diktator di Korea Utara. Manakala separuh lagi rakyatnya pula bangsa Korea itu menerima pemerintahan Kim Jong Un dan menolak dasar demokrasi yang diketengahkan oleh Korea Selatan. Jadi dengan itu wujudlah perbezaan, wujudlah sempadan di antara dua negara itu yang mewujudkan perbezaan pengaruh wilayah. Ya, di mana Kim Jong Un, rakyat Kim Jong Un mempunyai pengaruh di sebahagian wilayah di Korea, manakala wilayah yang lainnya dipelopori oleh masyarakat yang tidak dipengaruhi oleh Kim Jong Un. Ya? Jadi maksudnya di situ jelas. Jadi dalam arti kata lain juga, dalam arti kata mudahnya, wilayah pengaruh ini dirasionalkan karena perbezaan ideologi lah, kan? Perbezaan cara pemikiran. Kalau kita lihat di Korea Selatan ada demokrasi, dan di Korea Utara pula ada autokrasi. Autokrasi? Ya, lebih kurang seperti autokrasi lah, kan? Kalau istilah saya itu silap, mungkin kita boleh mungkin Anda boleh Google lah, dan saya akan perbetulkan di video akan datang. Oke, jadi perbezaan ideologi itu mewujudkan atau merasionalkan kewujudan sempadan negara, dan hal ini juga dapat dilihat di Nusantara inilah, kan, di kawasan tanah di mana kewujudan negara Malaysia, kita ada Brunei, kita ada Indonesia. Walhal masyarakat yang diam di kawasan Nusantara ini adalah masyarakat yang boleh dikatakan daripada rumpun yang sama, kan, yang cuma berbeza sedikit saja. Itu pun yang perbezaan itu barangkali logat sajalah, kan, dari aspek bahasanya itu lebih kurang saja. Oke, jadi yang terakhir, ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu adalah rakyat. Rakyat merujuk penduduk di dalam sebuah wilayah yang setia kepada raja dan tidak menderhaka. Contohnya rakyat kerajaan Sriwijaya membuktikan kesetiaan mereka kepada Raja Sriwijaya dengan upacara persetiaan dan meminum air sumpah. Oke, jadi rakyat ini, peranan rakyat ini seperti raja tadi lah. Untuk kita memahami rakyat, kita lihat balik kepada yang pertama tadi, raja. Oke. Raja ini hanya akan menjadi raja apabila ada rakyat yang percaya kepadanya. Oke. Jadi rakyat juga hanya akan menjadi rakyat apabila ada raja yang memerintah mereka ini, kumpulan manusia ini. Jadi dengan itu jelaslah bahwa jadi terganggu seketika video rekaman kita karena ada penghantaran JNT sebentar tadi yang bunyi horn dengar itu tadi, tapi kita akan biarkan itu buat pas ini. Kita sambung semula pembelajaran kita boleh biarkan sudah itu. Di mana kita tadi, rakyat hanya akan wujud apabila rakyat hanya akan menjadi rakyat apabila mereka menyerahkan diri mereka kepada raja untuk diperintah, dan merelakan diri mereka untuk menjadi rakyat dan diperintah oleh raja, kan? Merelakan diri mereka untuk menjadi rakyat lah, apa sih cakapnya. Oke, jadi untuk menjadi rakyat itu ada upacaranya. Kalau digunakan contoh di sini kerajaan Sriwijaya itu dengan upacara persetiaan dan minum air sumpah. Jadi kalau hari ini kita lihat untuk menjadi rakyat Malaysia itu juga ada peraturan-peraturan yang perlu kita ikuti turuti. Yang paling mudah adalah rukun negara lah. Untuk menjadi rakyat Malaysia itu kita perlu berpegang kepada prinsip rukun negara yang 5 itu. Okay? Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, dan kesopanan dan kesusilaan. Okay? Jadi bagi mereka mana-mana yang menolak salah satu daripada 5 prinsip rukun negara ini, maka secara otomatis kita boleh katakan mereka ini bukan rakyat Malaysia. Okay. Jadi cukup untuk muka surat 4. Sejarah ringkas itu Anda boleh cari sendirilah di internet. Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang telah meneruskan ciri-ciri negara bangsa. Di muka surat 5 diasaskan oleh kerajaan alam Melayu sebelumnya, yaitu kerajaan Punan dan Champa. Jadi buka surat 5 itu ada peta Empire Kesultanan Melayu Melaka abad ke-15. Ciri-ciri negara bangsa menjadi warisan telah memperkukuh kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Melayu Melaka, dan Kesultanan Johor Riau. Jadi pewarisan ciri negara bangsa ini
mewujudkan keunikan bangsa Melayu pada hari inilah, kan di mana kita ada budaya tersendiri, di mana kita ada perayaan, makan tradisi, bahkan ada budaya-budaya, setengah budaya yang masih diamalkan, diwarisi daripada nenek moyang pada hari ini. Okay, sebagai contoh seperti daripada cara pemakaian, kan di mana ada banyak berbagai ukiran-ukiran, dan dari segi tariannya pun kita ada tarian contoh kuda kepang gitu. Itu dari mana asal usul kuda kepang itu, anda boleh cari tahu sendirilah melalui pembacaan lebih lanjut. Sriwijaya dalam Sanskrit membawa maksud. Okey, bagian-bagian lain di muka surat 5 itu anda boleh baca sendiri. Kita terus ke muka surat seterusnya, itu muka surat 6. Okey, jadi di muka surat 6 itu ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jadi tadi kita telah sentuh 4 ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu. Okey, 4 ciri ini adalah ciri yang general, umum. Semua kerajaan alam Melayu, tidak kira Funan, Champa, Sriwijaya, Kesultanan Melayu Melaka, Johor Riau, kan, ini semua mempunyai 4 ciri yang telah kita bincangkan tadi. Okey, tapi di muka surat 6 ini kita lebih berfokus spesifik kepada ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Jadi ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka ini cuma ada tambahan 2 saja daripada 4 tadi. Okey, dan tambahan tersebut adalah selain daripada kerajaan, rakyat, wilayah pengaruh dan undang-undang, kita ada kedaulatan dan lambang kebesaran. Okay? Kedaulatan dan lambang kebesaran. Jadi muka surat 6 itu ada penjelasan, huraian tentang apa sebenarnya maksud yang dimaksudkan dengan kedaulatan. Jadi kedaulatan ialah lambang kekuasaan tertinggi seseorang sultan. Kedaulatan ini merupakan hak mutlak sultan untuk mengawal rakyat dan wilayah. Kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka diakui oleh kerajaan lain dan bebas daripada campur tangan kuasa asing. Kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka juga diiktiraf oleh kerajaan dinasti Ming. Okay. Jadi kedaulatan di sini kita boleh takrifkan sebagai pengiktirafan lah. Pengiktirafan pertama daripada rakyat, dan kedua pengiktirafan daripada kerajaan lain yang memerintah di negara lain lah. Okay, jadi kedaulatan daripada rakyat ini maksudnya rakyat tidak akan berani tidak akan berani untuk mempersoalkan, merendah-rendahkan titah raja, manakala kerajaan asing pula, kerajaan-kerajaan di luar daripada kesultanan, wilayah pengaruh Kesultanan Melayu Melaka itu tidak akan melancarkan serangan, menakluki ataupun mencoba untuk merampas apa-apa kekayaan hasil di dalam negara Kesultanan Melayu Melaka itulah. Okay, jadi pengiktirafan ini adalah bukti kedaulatan. Okay, raja yang sewenang-wenangnya ditakluki negaranya oleh kuasa asing, raja yang sering diperkotak-katikkan, dicerca oleh rakyatnya, itu adalah raja yang dicabar kedaulatannya. Okay, raja yang dicabar kedaulatannya. Saya harap penjelasan saya itu ringkas dan mudah lah, kan. Saya sudah cuba untuk mempermudahkannya semudah-mudahnya. Okay, kita hampir menjangkau menit ke-20 dan kita bincangkan tentang lambang kebesaran di muka surat 7 pula. Lambang kebesaran merupakan identiti sesebuah kerajaan dan keistimewaan Kesultanan Melaka. Lambang kebesaran ini juga menjadi simbol kedaulatan sultan yang memerintah. Antara lambang kebesaran ini termasuklah adat istiadat, penggunaan warna, nobat, regalia, dan cap mohor. Oke, jadi warna kebesaran Kesultanan Melayu Melaka ini yang kita sudah selalu sangat lihatlah dan masih diguna pakai sehingga hari ini adalah warna kuning. Oke, warna kuning. Dan warna ini melambangkan kekayaan lah, kan, karena warna kuning ini warna emas. Dan mungkin anda boleh baca bacaan lanjut lagi lah. Selain daripada warna, kita juga ada keris. Okay, keris, lambang kebesaran keris Sultan Melaka tu. Kita ada, kalau kita tengok pakaian yang di Pertuan Agong tu, kita boleh nampak ada banyak lah, kan. Dia punya tengkolok tu ada kerawang-kerawang bulan bintang. Bulan bintang pun menjadi lambang kebesaran. Okay, Kesultanan Melayu Melaka.
Cap Mohor, Kesultanan Melayu Melaka. What else? Lembaga Kebesaran Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Uh, Tidak ada banyak contoh di sini ya. Sepatutnya contohnya ini lebih baik disertakan dengan gambar lah, jadi kita boleh nampak sendiri apa sebenarnya bentuk ataupun rupa regalia itu Nobat Cap Mohor. Oke, jadi di bahagian yang berwarna oranye ataupun coklat itu, kita boleh lihat di situ ada wilayah taklukan. Jadi ini istilah-istilah ini, wilayah taklukan, wilayah naungan, dan perolehan wilayah melalui perkawinan ini adalah istilah-istilah yang sangat penting untuk Anda ambil take notes lah kan. Jadi pertamanya ialah wilayah taklukan, wilayah yang diperolehi melalui peperangan. Okay. Kemudian kita ada wilayah naungan, wilayah yang menerima ketuanan Kesultanan Melayu Melaka sama ada melalui perkawinan atau persahabatan. Dan akhir sekali perolehan wilayah melalui perkawinan. Contohnya Kerajaan Majapahit menghadiahkan Siantan kepada Sultan Mansur Shah kerana mengahwini puteri Majapahit. Oke, jadi saya pikir cukup sampai di situ. Kita sudah menjangkau menit ke-21, kan melebihi masa yang diperuntukkan. Dan sebarang persoalan kita akan sambung di video yang akan datang. Saya harap video ini bermanfaat untuk Anda. Dan kita akan sambung di subtopik 1.3 di video yang akan datang, keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Sekian dan terima kasih.